Nak taubat pun ada taufik. Taubat adalah satu ibadah. Bila ibadah dia memerlukan taufik dan hidayat daripada Allah Ta'ala. Judul, ya Allah, bagilah hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan para syuhada. Supaya kami kembali kepada Engkau, supaya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Sebab kita jauh dengan Allah Ta'ala. لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama mentaati satu perintah Allah yang begitu besar, iaitu solat, dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah Nabi yang ramai ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya sebagai umat Nabi kita perlu dan kena menunaikan perintah Nabi, pun kena ikut apa yang Nabi buat. Kena jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai teladan kita. Dan ikut Nabi kalau boleh 100%. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi antara sunnah Nabi yang paling mudah untuk kita buat adalah sembahyang berjemaah. Yang lain agak susah untuk kita buat. Tapi sayangnya tuan-tuan, sembahyang berjemaah inilah yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Oleh kerana itu Allah meletakkan kekuatan Islam, kesatuan Islam, perpaduan Islam, kehebatan Islam, kegerunan Islam di mata dunia dalam jemaah mereka. Jadi kalau kita tidak datang ke rumah Allah untuk menunaikan solat berjemaah, maka kita telah mengurangkan, sebenarnya hakikatnya kita telah mengurangkan Hakikatnya kita telah mengurangkan kekuatan, kesempurnaan, kehebatan, kegerunan orang Islam itu sendiri. Sebab itu Nabi bersabda dalam hadis, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Sesiapa yang berpegang teguh dengan satu sunnah aku, Nabi kata, inda fasadi ummati, di zaman kerosakan umat aku. Apa maksud zaman kerosakan umat aku? Maksud zaman kerosakan umat aku ialah di zaman ramai umat aku meninggalkan sunnah tersebut. Tetapi ada satu orang, ada satu kelompok, satu kumpulan, sebahagian daripada umat aku ni, dia bangun untuk
berpegang dengan sunnah tersebut, saya akan buat. Macam mana pun keadaan, lambat atau cepat, dan ataupun tidak dan, sempat ataupun tak sempat, sakit ataupun sihat, hujan ataupun tak hujan, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk datang menunaikan sunnah tersebut. Jadi orang yang seperti ini, yang bangun berpegang teguh dan dengan satu sunnah Nabi, satu saja. Nabi kata sunnati, bukan banyak, satu sunnah saja. Di zaman kerosakan umat, zaman ramai umat Nabi meninggalkan sunnah tersebut, tapi dia bangun berpegang dengan sunnah tersebut, beramal dengan sunnah tersebut, falahu ajru mi'ati syahid, baginya 100 pahala mati syahid, tanpa perlu mengorbankan nyawa, tanpa perlu mengorbankan jiwa dan raga, harta, diri, masa, anak, isteri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat untuk mendapat satu pahala, satu. Bayangkan untuk satu pahala saja sahabat perlu menyatimkan anak mereka, perlu menjandakan isteri mereka, perlu meninggalkan halaman rumah mereka, perlu mengorbankan harta, jiwa, raga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang semata-mata untuk mendapatkan satu pahala mati syahid. Satu saja. Allah. Satu saja pahala mati syahid. Jadi kita tuan-tuan di akhir zaman bangun berpegang dengan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai umat yang meninggalkan sunnah tersebut, tapi dia bangun. Satunya saya bagi satu contoh, sembahyang berjemaah di tempat. Falahu ajru mi'ati syahid, baginya 100 pahala mati syahid. Ada kita tidak perlu menjadikan isteri kita? Tidak. Perlu yatimkan anak kita? Tidak. Perlu korbankan harta, jiwa, raga, nyawa kita di jalan Allah Ta'ala? Tidak sama sekali. Berapa sen sangat minyak kita datang, berapa banyak lama sangat masa kita datang, berapa letih sangat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masjid kita ikon, selesa datang sembahyang sujud. Apa keletihan yang kita dapat? Tidak. Ada harta yang kita keluarkan? Tidak pun sama sekali. Falahu ajru mi'ati syahid, baginya 100 pahala itu saja. Ini masya-Allah tuan-tuan yang mulia. Daripada mula-mula saya datang sini tahun 2017, saya jadi bilal, sekarang dah jadi imam. InsyaAllah tuan-tuanlah muka, tuan-tuanlah orang yang selalu datang mengimarahkan masjid, selalu datang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang tamassak, berpegang teguh dengan satu sunnah Nabi ini yang ramai umat Nabi meninggalkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala 100 mati syahid. Amin tuan-tuan, amin. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dengan limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah, hari ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari kebangsaan, selamat hari kemerdekaan kepada tuan-tuan semua. Jadi khutbah minggu lepas saya juga yang baca khutbah tajuk Hari Kemerdekaan. Jadi alhamdulillah dengan berkat pengorbanan anak, pengorbanan orang-orang tua kita, tok nenek moyang kita, imam-imam ada juga disebut dalam khutbah tu ada juga disebut pengorbanan imam-imam dan siapa sahaja yang ada kaitan dengan pengorbanan mereka dalam mencapai atau dalam nak mendapatkan kemerdekaan ini. Semoga Allah Ta'ala kurniakan pahala yang begitu besar kepada mereka. Tetapi tuan-tuan, kemerdekaan yang diberikan itu adalah kemerdekaan duniawiyah. Kemerdekaan yang diberikan itu adalah kemerdekaan yang zahiriyah, yang zahir di mata, dan duniawiyah. Dan seperti mana yang kita faham, zahir Allah tidak pandang sebenarnya, dan duniawiyah Allah tidak pandang. Dan itu sistem dunia, Allah tidak pandang sebenarnya. Tetapi yang Allah pandang ialah akhirat. Jadi bagaimana dalam khutbah itu sendiri menceritakan, bukan sahaja kita mendapat kemerdekaan yang zahiriyah, yang duniawiyah, tapi tuan-tuan yang mulia, kita perlu juga
memerdekakan diri kita daripada segala bentuk perhambaan yang ada di dalam ukhrawiyah, segala bentuk belenggu, segala bentuk ikatan yang ada di dalam ukhrawiyah yang belum lagi kita merdekakan. Pertama disebut kejahilan, yang kedua disebut kemaksiatan, yang ketiga dia sebut dosa, yang keempat akhir sekali neraka. Ini 4 perkara tuan-tuan yang sangat ada kaitan. Kenapa satu orang itu dia masuk ke dalam neraka? Kerana dosa yang dibuat. Kenapa dia berdosa? Kerana dia melakukan maksiat. Kenapa dia melakukan maksiat? Kerana dia jahil. Sebab tu dalam khutbah Jumaat, kalau tuan-tuan ingat, saya sendiri baca, saya ingat insya-Allah, Nabi SAW sangat menekankan dalam memerdekakan setiap diri, setiap orang daripada kita perlu memerdekakan diri kita daripada kejahilan, pergi kepada keilmuan. InsyaAllah kalau kita keluar daripada kepompong kejahilan, pergi kepada kebebasan keilmuan, maka insyaAllah kita akan bebas daripada maksiat. Kita akan bebas daripada kepompong maksiat, kita akan pergi kepada kebebasan ibadat. Bila kita dah bebas daripada kepompong maksiat, insya-Allah kita akan terselamat daripada belenggu ikatan dosa, pergi kepada kebebasan pahala yang Allah berikan. Alhamdulillah bila kita dah selesai ketiga-tiga perkara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada belenggu api neraka dan kita bebas terbang, berjalan, memetik buah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali tuan-tuan, kita perlu keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan. Yang selama ni kita duduk di takat yang sama, duduk di tempat yang sama, masih lagi jahil, masih lagi tidak tahu. Tahu apa? Tentang agama. Tahu apa? Tentang segala perkara yang berkaitan dengan akidah, segala perkara yang berkaitan dengan agama kita. Perlu kita ambil tahu, perlu kita belajar. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mempelajari ilmu itu adalah satu kefarduan ke atas setiap individu lelaki dan wanita. Ilmu apa? Segala ilmu yang kita nak pakai pada hari ini. Akidah, tasawuf dan fiqh itu selalu saya sebut dan selalu asatizah sebut di dalam kuliah mereka itu. Ilmu perlu dicari. Ilmu perlu dicari, bukan datang suap, tidak. Kita keluar. Lepas tu salah kalau kita kata saya tak tahu pun. Tak tahu, awak tak ambil tahu. Tak tahu, awak tak cari, memanglah tak tahu. Keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bebas daripada maksiat. Kita akan bebas daripada maksiat. Kenapa kita melakukan maksiat? Kerana kita tidak ada ilmu, tuan-tuan. Jadi untuk keluar daripada kepompong kemaksiatan, tak dapat tidak tuan-tuan yang mulia, kita kena banyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi ajar kita lepas sembahyang pun istighfar. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillahilladzi. Terus istighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Berapa kali nak istighfar? 7 kali. Takkan 3 kali. Kan? Sikit sangat 3 kali. Jadi kadang-kadang tu imam dia buat 3 kali juga. Nak cepat kan? Panjang sangat kan makmum bising pula. 7 kali. 11 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang kena istighfar. Kenapa pula lepas sembahyang kena istighfar? Saya buat dosa ke? Tak, sebenarnya kadang-kadang dalam sembahyang pun kita buat dosa. Tidak tawajuh, tidak fokus, tidak memberi perhatian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya tuan-tuan yang mulia dosa kita yang kita buat dalam sembahyang. Sebab tu Nabi ajar kita lepas sembahyang kamu kena istighfar.
Bukan kata lepas buat jahat kena istighfar. Buat baik pun kena istighfar. Lepas buat baik pun kena istighfar. Lepas buat ibadah pun kena istighfar. Dan Nabi ajar kita keluar daripada tandas ya. Keluar daripada tandas ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa afani. Ghufranaka itu satu bentuk permintaan, permohonan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka alhamdulillah itu satu bentuk istighfar. Kenapa pula lepas sembahyang, lepas buang air, saya buat dosa ke saya buang air saja? Buang air besar, buang air kecil, lepas buat dosa. Kenapa saya kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ulama kata dua, kerana kemungkinan kita ada buat dosa. Kita cari ilham dalam tandas, itu satu dosa, dosa kecil. Mungkin kita ada baca zikir dalam tandas, itu satu dosa. Mungkin kita main handphone dalam tandas, itu satu tidak ada adab. Mungkin kita buang air kecil tak betul, satu dosa. Dan ramai orang diazab kerana tidak betulnya mereka dalam membuang air kecil, kerana tidak betulnya mereka dalam membuang air besar. Jadi sebelum kita diazab, dikubur, diazab di api neraka, Nabi kata, kamu baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa afani. Minta ampun dengan Allah Taala. Jadi bukan kata buat dosa, minta buat dosa itu sewajibnya lah. Kalau kita buat dosa, wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Taubat itu wajib dan wajib segera tuan. Wajib segera taubat. Istighfar dan taubat itu wajib segera. Bukan kata wajib taubat. Wajib taubat pun segera taubat. Bahkan tuan-tuan, melambatkan taubat adalah satu dosa yang lain. Berat dah, tak tahulah tuan-tuan, kalau kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik berkata, melambatkan taubat itu adalah satu dosa yang lain. Dosa kita hak kita buat ni pun tak terampun lagi. Dosa kita yang kita duk buat ni, nak minta ampun dengan Allah tak terampun lagi. Sebab apa? Sebab tak minta ampun lagi dengan Allah. Tak sedar lagi, tak kembali bertaubat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita buat. Mari pula dosa satu lagi. Dosa apa? Dosa melambatkan taubat. Dah dua dosa dah. Kita tak bertaubat lagi, tambah lagi dosa lagi. Tak bertaubat lagi, tambah lagi dah 4 dosa. Tak bertaubat lagi, tambah lagi satu dosa. Masya Allah. Berapa banyak dosa kita? Jadi mungkin kalau kembali dekat akhirat esok, banyak dosa, dosa melambatkan taubat. Dosa buat dosa itu tak banyak sangat. Dosa apa? Dosa melambatkan taubat. Jadi bukan kata buat dosa kita kena taubat. Buat baik pun kena taubat. Sebab tu istighfar. Lepas sembahyang kita istighfar. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nabi minta ampun dengan Allah Taala 70 kali satu hari. Itu Nabi maksum daripada dosa. 70 kali ataupun 100 kali satu hari minta ampun dengan Allah Taala, sedangkan ini Nabi. Ini kan pula kita yang Allahu Akbar. Lepas tu Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana srif walladzina yaquluna Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharam. Ini mereka yang yaqul, yang berdoa kepada Allah Taala, Rabbana wahai Tuhan kami, isrif 'anna, palingkanlah kami daripada azab api neraka jahannam, kerana azab ini adalah azab yang sangat pedih. Inna 'adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allah. Antara sifat-sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Ta'ala ialah mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah, wahai Allah, palingkanlah kami daripada azab api neraka. Kerana azab api neraka itu adalah azab yang sangat pedih. Palingkan kami daripada azab api neraka dengan apa? Dengan istighfar, dengan minta ampun, dengan membaca doa Allahumma ajirna. Itu Nabi ajar kita lepas sembahyang, baca doa tu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Takkan 3 kali, dosa kita banyak. Bacalah paling mampu 7 kali. Tak salah nak baca 3 kali, tak salah pun. Boleh nak baca 3 kali. Berapa kali nak istighfar? Boleh nak baca istighfar berapa kali. Kita banyak dosa, kita sedar dosa kita banyak, makin banyaklah kita kena istighfar.
Jadi Allah sangat suka orang yang bertaubat kepada Allah. Allah sangat suka orang yang kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat dosa ni tuan-tuan, makin jauh dengan Allah Taala. Makin jauh bila kita buat dosa, kita telah bermusuh dengan Allah. Makin Allah tak suka bila kita buat dosa makin jauh, kita buat dosa makin jauh. Dosa ni tuan-tuan dia ada bau busuk. Dia ada bau busuk yang kita tak bau. Malaikat bau. Tapi Allah nak hantar rahmat, nak hantar malaikat rahmat kepada kita. Tengok ada dosa, tak ada rahmat. Sebab tu orang yang buat dosa tak murah rezeki. Sebab tu orang yang buat dosa tak ada dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Orang yang buat dosa tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk melakukan ibadah. Kenapa kita kena taubat? Kerana kita banyak dosa. Kenapa? Kenapa dosa lah yang membuatkan kita tak mampu ataupun tidak ada taufik untuk melakukan amal ibadah. Saya ni payah nak bangun subuh, Ustaz. Maksud saya sendiri pula. Saya ni Ustaz payah nak buat amal ibadah. Payah. Kenapa? Kena banyak dosa. Sebab tu kena taubat. Sebab apa? Dosa dia ada bau busuk. Bau. Bila kita menipu, bila kita mengumpat, dia ada bau busuk. Jadi hari ni kalau kita tengok jiran kita pun, kita tak nak duduk, tak selesa duduk dengan jiran kita yang agak berbusuk bau ni kan. Duduk jiran, dapat jiran yang mengotor macam mana? Dapat jiran bau busuk, kucing, banyak rumah dia busuk. Tak bersih kan? Sampai bau tu sampai ke rumah kita. Tak selesa kita duduk dengan orang yang bau busuk. Sebab tu dalam ikramul muslimin, memuliakan orang Islam yang lain, kita disunatkan untuk bila kita nak datang ke tempat orang yang ramai, kita disunatkan untuk mandi. Mandi sunat yang khas. Sunat apa? Sunat Jumaat contohnya. Sebab apa? Sebab kita nak pergi ke tempat orang ramai. Dia datang ke masjid sembahyang Jumaat, datang bau kashpang, bau ketiak kita. Allahu Akbar, sahabat kita kat sebelah, Allah dia ni tak mandi ke? Dosa betul. Idza'ul muslim hukum haram. Menyakiti orang Islam yang lain hukumnya adalah haram. Saya buat apa Ustaz? Saya buat dosa lah. Dosa apa? Dosa menyakiti orang lain. Apa yang saya sakitnya? Awak datang bawa bau busuk. Kita pun tak selesa. Saya tak nak kawan, saya nak duduk jauh dengan orang yang bau busuk ni. Itu zahir kan? Seperti mana kita tak nak berkawan dengan orang yang bau busuk. Kita rasa tak selesa dengan orang yang berbau busuk. Kerana ada satu bau yang bau datang daripada dia, kita tak nak berkawan, kita nak duduk jauh dengan dia. Begitulah juga tuan-tuan, kita kena merasa dosa yang kita buat itu bau busuk yang batin, yang kita tak nampak, yang kita tak pernah bau. Siapa yang bau? Malaikat yang bau. Jadi bila kita buat dosa, kita makin jauh dengan malaikat. Bila kita buat dosa, kita makin jauh dengan Allah. Bila kita buat dosa, kita makin jauh. Jauh sejauh-jauhnya lah. Makin buat dosa, makin jauh. Buat dosa, makin jauh. Tiba-tiba, makin jauh kita dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sangat suka. Ada satu orang, Nabi bersebut dalam hadis, ada satu orang, begitu bergembiranya, nak bagi dalam hadis ni nak bagi tahu, begitu gembiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Sebelum lepas kita jauh daripada Allah Ta'ala, tiba-tiba kita dapat taufik. Dapat taufik. Nak taubat pun kena ada taufik. Nak taubat pun kena ada taufik. Ya Allah, bagilah taufik kepada aku untuk aku bertaubat. Nak taubat pun ada taufik. Taubat adalah satu ibadah. Bila ibadah dia memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi ya Allah, bagilah hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan para syuhada. Supaya kami kembali kepada Engkau, supaya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Sebab kita jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi ada satu hadis Nabi SAW, satu orang dia berjalan di padang pasir, tiba-tiba dia punya unta dia hilang. Bayangkan tuan-tuan, di padang pasir tiba-tiba unta dia hilang. Saqata ba'ilihi, saqata ala ba'ilihi, Nabi kata. Unta dia hilang. Mana dia pergi, dia risau, cari tak jumpa, risau dia ni. Kelang kabut huru hara, segabut hidup dia hari tu sebab unta dia hilang. Tinggal dia sebatang kara duduk kat tengah padang pasir. Tiba-tiba dia jumpa satu pokok, dia batang letih cari dia punya unta tu, dia datang duduk bersandar. Tidur sekejap. Dia bangun-bangun tengok unta dia ada kat sebelah dia.
Dia bangun-bangun, tengok unta dia ada kat sebelah dia. Begitu gembiranya dia, ya Allah. Main daripada mana, tiba-tiba je bangun-bangun tengok ada unta kat sebelah. Gembiranya dia sehingga dia kata, terima kasihlah wahai Allah. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba. Tiba-tiba dia cakap gitu. Dia kata apa? Aku adalah Tuhan kau. Engkau adalah hamba-Ku, dia kata kat Allah. Sampai tersalah cakap, bunyilah gembira sampai tersalah cakap. Sampai cakap, aku Tuhan kau hamba. Cakap pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana li syiddatil farah. Kerana li asyaddil farah. Kerana begitu gembiranya dia. Kerana dia telah menjumpai untanya yang telah hilang sekian lama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala 70 kali lebih gembira daripada lelaki tadi apabila satu orang hamba datang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 70 kali tuan-tuan. Lelaki tadi punya gembira sampai dia tersalah cakap, aku adalah Tuhan, kau adalah hamba. Punyalah gembiranya dia sampai tersalah cakap. Allah lebih lagi gembira daripada itu apabila dia dapat tahu satu orang dia datang kepada Allah Ta'ala menghadap, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dah keluar daripada kepompong keilmuan, kepompong kejahilan, pergi kepada kepompong keilmuan. Dan sekarang ni tuan-tuan, bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan ada kekuatan untuk keluar daripada kepompong dosa maksiat, pergi kepada ibadah. Jadi insya-Allah bila maksiat selesai, dan keluar daripada kepompong maksiat ni ialah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali bertaubat kepada Allah. Banyak dosa yang kita masih ingatan, masih diikat, kita masih lagi terikat, masih lagi dibelenggu dengan dosa-dosa yang kita buat, masih lagi dibelenggu dengan maksiat yang kita buat, masih lagi terikat, tuan-tuan. Jadi di bulan kemerdekaan ini bukan sahaja kita menyambut kemerdekaan yang zahiriyah, yang duniawiyah. Marilah sama-sama kita menyambut kemerdekaan yang hakikiyah, kemerdekaan yang batiniyah, kemerdekaan ukhrawiyah, membebaskan diri kita daripada kepompong kejahilan, membebaskan diri kita daripada kepompong kemaksiatan, membebaskan diri kita daripada dosa dan noda. Dan insya-Allah dengan kita membebaskan ketiga-tiga perkara yang mula-mula ni tuan-tuan, insya-Allah di hari akhirat esok kita akan terselamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah saya dan tuan-tuan semua inginkan, kita semua inginkan terlepas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita syurga Firdaus. Jadi hari ini tuan-tuan, hari ini bermulanya hari kemerdekaan kita. Marilah saya mengajak, saya menyeru, saya berdakwah kepada tuan-tuan, kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua. Marilah kita memerdekakan diri kita daripada kepompong maksiat dengan bertaubat sepenuhnya, dengan beristighfar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merdeka-merdeka juga tuan-tuan. Sambut merdeka pagi ini insya-Allah saya sendiri pun akan berbaris sebagai wakil daripada madrasah-madrasah, kontinjen daripada madrasah-madrasah seluruh Pahang. Wakil. Ada banyak kan, poli ada, asko ada. Sebelum ni tak ada pun. Tapi tahun ni ada wakil daripada madrasah. InsyaAllah saya akan berbaris pakai baju warna putih, pakai serban warna putih, membawa spanduk La ilaha illallah, La ilaha illallah. Di hari yang mulia, di hari tarikh yang begitu bersejarah, tarikh keramat ni tuan-tuan, marilah kita memerdekakan diri kita zahir dan batin, hakikat dan zahir, dan memerdekakan diri kita daripada dunia dan ukhrawi. Dua-dua sekali tuan-tuan. Dan sebenarnya yang penting adalah batiniyah. Dan bebaskan diri, tinggalkanlah segala dosa-dosa yang kita buat semalam. Semalam ibarat macam tak merdeka lagi lah. Ibarat macam jadi hamba lagi. Tapi hari ini kita merdeka. Dosa apa merdeka? Duk ikat dengan dosa, hari ini kita putuskan diri kita dengan dosa. Duk ikat dengan maksiat, hari ini kita putuskan diri kita dengan maksiat. Alhamdulillah saya bebas daripada belenggu dosa. Saya bebas daripada belenggu maksiat. Saya bebas daripada belenggu kejahilan. Dan saya bebas daripada belenggu api neraka insya-Allah. InsyaAllah moga Allah selamatkan saya, terutamanya yang bercakap di hadapan ini. Kita belum tahu di mana tempat kita, syurga ataupun neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan
kepada saya. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kurniakanlah kepada saya api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nabi ajar kita, lepas sembahyang kita baca doa. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Pada imam baca Allahumma ajirna, ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah. Boleh semua insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan yang mulia, saya doa lagi sekali semoga Allah Taala selamatkan kita daripada belenggu kejahilan. Sebab tu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Dalam khutbah Jumaat tersebut, dialah Allah Taala pembantu penjaga yang mengeluarkan kita daripada kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kejahilan, kegelapan maksiat, kegelapan dosa dan kegelapan api neraka. Pergi kepada apa? Pergi kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya keilmuan, cahaya ibadah, cahaya pahala, cahaya syurga, cahaya keimanan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, beriman kepada Allah, selamatkan kita daripada kejahilan, selamatkan kita daripada maksiat dan dosa, dan selamatkan kita daripada azab api neraka. Dan Allah bagi taufik kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah, belajar ilmu, amal ibadah dan pahala, kurniakan kepada kita pada akhir sekali insya-Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, sedikit perkongsian di masa yang agak pendek sebenarnya. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.